warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bersiaran pagi ni untuk breakfast. Kita nak buat menu pula dah. Kita nak share on the bantau untuk tips and trick. Enterkan orang dekat Zoom. So basically kita nak guna resepi cookie dough mantau, which is the quick steam bun lah, yang paling kita biasa guna, banyak kali guna. Kalau demo pun kita akan guna yang ni. This is the simplest, yang paling senang. Sebab dalam Thermomix pun resepi-resepi mantau banyak-banyak jenis. So sambil Fi start and then Fi akan cerita, okay? Alright, so we gonna start cooking. Tapi untuk orang baru, siapa-siapa yang tak pernah tahu pasal cookie dough ke macam mana nak prepare the ingredients, semua kat sini, ada satu jawab tu. Nak prepare the ingredient, tengok kat sini, okay? Nak air, nak sugar, so Fi akan letak semua dekat-dekat dengan dia. Dried yeast, oil, flour dengan salt. Okay, tu je bahan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 air satu. Okay, so Fi akan hari ni Fi guna tunjuk cerita pau, guna tepung pau lah. Okay, nanti Shu akan tunjuk buat pau guna apa nama kita panggil, tepung biasa pun boleh, cuma berbeza tekstur dan juga hasil lah sikit, right? Tapi still lagi kita kata boleh lah, alright? Okay, so kat sini kita start cooking. 1.30, buka tudung, always tear, okay? Ingat kena tear. Sebab kalau tak tear, larilah kita punya sukatan. So 130 air ni sikit je. Be careful. Kalau rasa nak sudukan keluar. Tapi sikit je. Alright, nice. 20 gram of sugar. Sugar 20 gram dia dalam 1 tablespoon lebih sikit. Ni 1 tablespoon Fi memang suka letak tablespoon duduk dalam sugar. Dan biasanya kita akan advise untuk masukkan gula dengan yeast dalam air, okey? Nampak Fi letak sebab Fi dah biasa, Fi terus letak dalam air tau. Kalau orang lain dia letak-letak, dia tak tengok, dia letak kat center, so gula dengan yeast akan duduk dekat atas blade, kan? So sebenarnya niat kita nak mixkan benda ni kan? Biar kita ensure dia duduk dalam air lah. Right, nice. 1 teaspoon dried yeast. Teaspoon Fi memang duduk dalam salt sebab senang. Tak adalah setiap kali nak refer resipi Thermomix, kita nak cari teaspoon kita kan. Okay, katalah teaspoon ni katalah tak ada teaspoon. Okay, Fi boleh guna pakai scale, ada kat situ. Nampak? So kosong. Kalau 1 teaspoon of yeast, dia beringan tau. So kalau kita tengok Fi tuang dalam air 1 teaspoon dia is about 5 macam tu. Okay? Dan biasanya Fi akan ambil 5 to 6 lah. 5, 6, 7. Okay, around 6. Okay? Nampak? Kalau tak ada teaspoon pun boleh buat. Saya dah tahu timbangan dia kan? Dan setiap timbangan bahan tak sama tau. Yeast dia ringan. Jadi kalau ambil teaspoon ni dia dah full, dia ringan kan? Alright, so 20 gram of olive oil ataupun any cooking oil. Okay? Kalau rasa nak pakai olive oil, pakailah. Ni pakai cooking oil Fi. Olive dah habis. Kita top up. Okay. So next, insert measuring cup dengan ni. Kalau dah dikata insert measuring cup, kalau nak follow, boleh follow. Nanti tengok. Nanti Fi tengok. Macam bila masa boleh tak guna. Okay, within 1 minute 37 speed 2. Sekarang apa yang tengah berlaku is the mixing. So dia mixing sambil heating sikit. Nampak tak? The 37 degree of Thermomix ni dia panaskan sikit untuk activate yeast dengan sangat best lah kita kata kan. The optimum time tu untuk activate yeast. Right. So kalau siapa-siapa dekat Zoom nak tanya ke nak tulis dekat chat boleh. Nanti nak standby untuk tepung. It's too fast sebab senang sangat. Nanti cerita lagi. Sambil-sambil shaping, sambil-sambil tu kita boleh cerita lah. Okay. Kalau pakai tepung pau, apa beza dengan tepung biasa? Tepung biasa is macam all purpose flour kan, dia lebih berat.
tepung pau dia dah ringankan dan dia lebih, kita kata dia dah fortified ataupun kita kata dia dah ringankan dia punya gluten supaya lagi mudah lah. Okey, sebab tu dia lagi cepat dan dia putih. Okey. Dan dia lagi fluffy. 1 minit sangat sekejap untuk aktiviti. Dan aktiviti tak risaulah. Okey. Kita buka. Okey. Tepung. Baru jenis sebab dah habis dah tepung yang ada pun. 50 to 50 sama dengan 1/4 kilo. So 1 kilo kita boleh buat 4 kali nak. Tepung pau boleh buat 4 kali pau. Bila dah tahu ada 4 kali boleh buat, beli tepung dan habiskan. Okey? Janganlah beli sekali buat pula bila-bila pula kan. Kita tak nak membazir dan kita cuba optimumkan. Alright. Ada yang tak mute. Okay, so 250, 1 pinch of salt. 1 pinch tu macam mana? Nak pinch pun boleh, nak pakai sudu pun boleh, ambil hujung sudu je. Sebab kita pakai pinch salt tak masin sangat. So, kita ambil hujung sudu itu, insert measuring cup. So, next 2 minutes uli, start. Okay, apa yang dia buat sekarang is kneading. Saya ingat, bila kneading, jangan tinggal. Thermomix. Duduklah dia. 2 minit tu terlalu sekejap, sambil-sambil kita kemas barang yang kita dah guna tadi. Alright? Sebab apa kita kena jangan tinggal dia? Sebab kita tahu, masa kneading, kita punya motor sangat kuat lah. Dia menggunakan, kita kata, kapasiti motor dia tu untuk uli dengan sangat efisien dalam masa yang sangat singkat. So, jangan tinggal dia. Dan kita akan nampak dia gerak-gerak kan. Benda tu normal untuk kneading. Okay? Dia akan bergerak lagi kuat bila dia bertemu dengan gluten yang makin terbentuk. Sebab tu, bila mana makin banyak tepung kita guna, makin keraslah kerja Thermomix kita. Alright, kalau tanya Fi berapa kapasiti boleh uli sekali tepung kan? Guna macam buat gaya-gaya industrial punya mixer ke apa kan? Okey. Untuk secara datanya atau secara faktanya, Thermomix guna uli 1 kilo. 1 kilo dalam satu masa lah kita kata. Cuma kita akan advise dan recommend yang paling-paling adalah dalam 5 to 600. 500 tu cantik. Kalau nak uli banyak buat 500. Okey, ni kalau macam uli ni kan, kita tadi kan 250 tepung, boleh double up 2 dan dia still lagi efisien. Alright, kalau macam mana Fi, kenapa kalau kita buat lebih daripada tepung tu macam mana? Tepung yang lebih dia akan buat Thermomix kita kerja lebih dan gegaran dia lebih kuat sebab dia nak bertembung dengan gluten kan, dia nak tarik gluten tu makin tinggi lah. Okay, so buat 500 pun dalam masa yang sangat sekejap. Okay, daripada kita buat 1 kilo tapi kita kena add on masa dan kita kena add on burden on the Thermomix kan. So kita buatlah, kalau tu antara yang kita advise kan. Okay, beres. Di sana sekejap, dah 2 minit dan terlalu simple, sekejap. Dah siap, dapat menguli, dah siap. Bayangkan, kalau kita menguli secara manual dan juga secara bread maker ke, Fi tak condemn mana-mana bread maker, kita cuma compare with the fact yang macam apa beza conventional, kita kata traditional punya ataupun manual lah, kita kata bread maker punya style dengan Thermomix. Okay, 2 minutes. Kita buka baju Fi. So be careful, untuk siapa yang tak biasa nak keluarkan dengan baik. Untuk orang yang first time tu kan, be careful with the blade. Tapi macam kita orang mungkin dah biasa, boleh tarik keluar ataupun nak buka the blade. Cuma masa nak buka blade pun, contohlah ada orang kan tunjuk video buka macam ni kan, boleh. Tapi masa tu tengok dulu, make sure kita punya tepung covered your blade. Faham tak? So bila kita terbalikkan, dia jatuh bump kat sini, blade tu jatuh atas tepung ataupun nasi.
Kalaulah kita kata kita nampak muncul macam ni, the tip of blade tu, hujung tu terdedah, kita terbalikkan macam ni, dia boleh hurt kita punya meja, kita punya mat, okay? Tapi mantau ni dia tak kotor sangat. Okay, nampak tak? Kita boleh keluarkan semua dengan pakai tangan je. So dia tak sticky. Almost everything dikeluarkan. Okay, 2 minutes. Dan siapa nak pre-clean, pre-clean lah. Fi tak nak pre-clean lagi sebabnya nanti dia bising untuk Fi cakap dengan semua orang. Right. So nampak dia macam tak combine lagi kan? Okay, so this is the process untuk combinekan dia. Kita nak alih ni sekejap. Okay. Dia tinggal 2 minit tadi and then sekarang kita combine kan dia. Fi, dia ada banyak cara dan Fi suka guna cara ni. Cara gentle dan menjadikan dia macam pupuk lekuk. Okay, sebab cara ni dia adalah proses untuk push all the air yang dalam dough ni. Okay, nampak kat tengah-tengah ni kan dia ada ruang-ruang udara kan. So kita buat macam ni sambil kita nak combinekan dia punya dough tu dan kita nak tolak semua air keluar. Nampak Fi lenyitkan dekat mat tau. Dan bestnya ada thermomat ni, Fi tak perlu extra tepung dan tak perlu extra oil tu untuk nak uli dia. Okay, nampak tak dia makin menjadi pupuk lekuk. Okay, yang ujung shape kan. Dia nak beritahu mantau ni bukanlah nak kata kalau orang siapa first time buat dan jadi terus alhamdulillah rezeki kan. Tapi dia geng-geng roti ni macam dia akan practice make better lah. Alright. So Fi biasa memang akan cari sampai hujung ke hujung. Hujung mat ke hujung mat. Dan cuba dapatkan the even punya size lah sepanjang perjalanan. Okay. Kita nak uli macam ni dulu. Nampak tak dia mula nampak dia punya softness sikit dia tu. Soft sikit dia tu. Okay. Kak Fi tak flatkan dulu. Betul Syai. Syai sebab tu Kak Fi kata dia ada 2 cara. Yang satu lagi flat dan orang rollkan dia. Betul tak? Yang tu pun boleh juga. Okay, sebab tu bila kita akan nampak kalau orang yang guna method of flat dan dia flat dan roll tu kita akan nampak dia punya macam spiral punya shape tu kan dekat tu kan. Macam yang Kak Fi ni, Kak Fi tekan dia punya air semua keluar dan Kak Fi buat dia macam apa nama kita panggil? Pupuk lekuk. Oblong yang long. Alright. So sebenarnya dah almost sebahagian besar ada yang clean lah, smooth skin kita kata. Kalau kita nampak kalau nak mantau paling cantik, kalau nak flat tak nampak dekat mini question. Okay. Kalau nak flat dan cantik, cari skin yang paling smooth ke atas dan kita akan nampak di kat atas lah. Dan kalau macam ni kan, nampak lagi yang berkedut-kedut. Contohnya macam ni kan, hujung ni berkedut-kedut. Kalau kita potong dan kita letak atas kita punya ni untuk steam, dia akan nampaklah urat-urat ni. Okey, nanti Fi tunjuk sebahagian yang boleh nampak urat nanti bagi kita close up. Okey. Kita tukar. Oh, cuba. Tu tunjuk ni. Mana? Tu? Okey. Nampak tak dekat tu? Zoom boleh nampak, FB tak boleh nampak Alright. So ni bahagian smooth. Yang ni insya-Allah kalau kita steam dia nanti dia cantik macam ni lah kan. Kalau bahagian macam ni, berkereput-kereput. Yang berkereput-kereput macam ni. Yang ni kalau kita potong, dia kembang dan garis-garisnya akan ada. Yang ni memang Fi nak simpan lah, nanti Fi nak tunjuk bagaimana hasil. Kalaulah orang kata Fi, kenapa kita punya kedut-kedut. Ni lah kedut-kedutnya datang. Yang smooth skinnya datang daripada sini. Okey? Nampak? Dan thermomat ataupun silikon mat yang mana-mana ada lah. Okey? Dia membantu untuk smoothkan skin lah. Kita cuba dapatkan the even punya size. Okay, dah siap? Ready? Senang tak? Sekejap je. Dia terlalu cepat sebab tu Fi kena cakap cepat juga. Mana Fi punya kata? Kalau tak jumpa kata, kata tak kata lucu. Kalau tak ada kata lagi kat rumah, okay, pakai ni boleh. Okay? Sebab dia punya design kat depan ni memang tu untuk kata lah. Cuma dia tak se-sharp dua kata kita. Ada yang komen cakap kalau flat and roll tapi nanti lepas kukus jadi kedut-kedut. Ya ke? Ya ke? Sebab kita pernah guna metod tu. Syuk memang buat macam tu.
flat and roll, okay. The texture kena pastikan when you roll tu you tak letak force yang kuat untuk dia pecah. Bukan. Dia memang kalau you buat force tekan dengan kuat, dia macam mereka-reka. So dia kena gently. Okay, betul. Satu pasal satu mantau juga, dia terlalu cepat. Apa nama kita panggil? Kalau last ni suasana pagi suasana pagi dia slow. Dia punya yeast punya aktiviti slow lah sikit sebab sejuk kan. Semua orang baru bangun tidur, yeast macam tu. Alright. Kalau kita buat tengah-tengah hari, tengah-tengah panas dingin, okay? Kalau kita buat yeast, kita buat pakai mantau, kita kena buat cepat. Kalau kita lambat, dia punya proofing proofing rate dia cepat. Lepas tu bila kita duk main ubi-ubi dia dah mula tinggal berkedut. Dia mula tinggal betul. Dia akan mula nampak lah kedut tu. So nampak so far dia maintain okey lagi. Kalau Fi kalau nak bilang boleh, nampak shape macam ni tapi Fi tak bilang lah. Fi by eyes, kalau nak bilang you divide lah by 20 ke. Kalau tengok shape Fi biasa ujung Fi buat blunt, buat ni. Dan ni dia akan ambil shape macam ni. Nanti kira berapa boleh dapat. Kofi. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau 14 bagi tengah, bagi 7. Dah siap potong. Okey. Nampak tak? Uli 2 minit. Nampak semua tak? Jauh sangat Syuk. Kepada kita? Okey, betul So, yang ujung-ujung ni kalau rasa macam alah nak cepat lah biarlah ujung-ujung ni kalau nak fokuskan macam ni. Tak nampak soalan. Nanti Syuk bacakan. Alright. Kalau yang ujung-ujung ni kalau nak shape dia cantik, you just macam tekan dan make it blunt. Make it tak tajam lah dia kata. Okay, so test kita ni doh yang terus keluarkan dari mixing bowl tadi kan, tak proofing dia dulu kan? Tak ada. Mantau jangan proofing dulu. Sebab tu dia kata, mantau ni dia cepat sangat dan kalau kita biar dia lambat, dia akan overproof dah. Okay, bila dia overproof tu lah datang kedut-kedutnya tu. Okay, nampak tak? Sini. Okay, so okay, nampak tak? Bila fibuli tadi, dia punya air semua keluar. Kalau perasan, ada certain mantau yang ada lubang-lubang tu sebab air tak keluar habis. Okay, nampak tak size yang Fi buat? Macam tu, size Fi buat. This is the size yang macam bila dia kembang nanti, kita tak nak terlalu besar, kita tak nak dia terlalu kurus. Sebab kalau dia kurus, dia naik ke atas, dia terbalik. Dia kembang ke atas dan dia sengit kan. So tak cantik lah. Dia akan buat bentuk bantal macam ni, dan dia leper. Dan bila dia duduk bawah macam ni, dia kembang, dia takkan touch the top. Tahu, bila dia touch the top, dia lekat lah. Bila kita keluarkan, dia lekat dekat tudung. Tak cantik lah. Makan tu sama je, rasa sama je. Okay? Cuma cantik tak cantik. Ada setengah bahagian, dia punya yang bertouch dengan matte lagi smooth. Okay? Jadi boleh ambil lah yang tu lah. Macam Fi yang ni yang bawah lagi smooth. Jadi Fi ambil lah yang bawah, letak kat atas. So, kita punya aim adalah nak dapat dia nampak sedap lah sama kata yang kat atas tu. Jadi kalau suka dapat skin macam ni. Nampak tak? Ni susun. Bagi jarak sebab nanti ada ruang dia nak membesar. Pagi-pagi ni tak tahulah berapa lah lama dia nak mengembang sebab dia pagi lagi. Tapi insyaAllah yes, kat semalam pun hujan kat Melaka ni. Sejuk lah cerita dia. Nanti kita tengok macam mana kita boleh tolong dia proof. Okay. Nanti Syu nak buat yang kedua Syu okay. Okay, jadi kita cerita lagi pasal ni. Apa kena beri soalan? Ada siapa tanya lagi? Diorang tanya tak Syu? Kalau 250 ni, dia memang cantik-cantik je dengan satu ni lah. Kalau buat 500 dia penuh. Dia traffic jam. Dia penuh. Muat tu muat tapi penuh. Dia makan sendiri boleh lah. Makan sendiri boleh. Untuk show, untuk presentation, dia lekat-lekat. So boleh dia koyak. Yes. Boleh je melekat-lekat macam roti ban tu kan. Tapi dia melekat lah. Kalau nak buat show, nak buat demo, buat 200 setengah. Kalau dapat dough yang besar, dia besar kan, nampak tak seketul besar ni kan, letak bawah. Sebab bawah, dia got extra space lah untuk dikembang ke atas. Dapat tak? Ni geng-geng besar, nampak tak? Ni yang Fi maksudkan, bila ada yang kita tak roll dia elok, dia ada lubang kecil-kecil ni.
Ni air, tapi it's okay. Okay, kalau nak betul cantik, you tekan betul-betul masa menguli tadi tu. Menguli, masa kita nak rollkan dia, yes, shaping lagi. Ni kan, Fiz simpan satu, yang kedua ada line ni. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. Right? Ni pun, ni macam anak Ibu punya bentuk. Biasa budak-budak buat macam ni lah. Kita buat macam ni juga. Alright, dan Fiz potong satu kecil untuk testing. Alright, so this one kita put aside untuk proofing. Tutup, dan siapa-siapa ada mat, ni ada air. Contoh tu tak macam dia sudah biasa. Nah, kalau ada mat, kalau ada thermomat, gunalah thermomat ni. This is the heat insulator. Antara benda yang best lah kalau untuk kegunaan rumah kita, tak ni kan, kita boleh letak macam ni. Ataupun ada oven yang tak bergerak lagi, yang tak ni, dia akan masukkan dalam oven. So dia akan kedap dan humid dan lebih panas lah. Alright, so far, so good. Dapat tak tips dekat ni? Dekat tu. Aku tak nampak. Oh. Okay, so sekejap. This is yang Fi tunjuk tadi. Satu yang kecil This is the floating test. Test ada banyak. Nanti Fi tunjuk. Ada satu lagi test. Right? Test macam mana atau bila masa kita nak tahu kita punya dough ready untuk steam kan. Right? Kalau kita letak sekarang dia tenggelam, and then bila yeast beraktif lagi, yeast kerjakan dia punya gluten, kerjakan dia punya tepung, dia akan menghasilkan lebih banyak bubble dan dia lebih ringan dan dia akan terapung. Alright? Nanti Fi bagi tahu lagi satu jenis test yang Fi lagi suka berbanding floating test. Okay? Tak tepi. Beres. So Shu boleh take over, nanti kita cerita. Okay. Second, kita nak buat Fi kau rendam Fi. bila aku dia potong. Nanti aku naik ke? Okay, so second of the menu kita nak buat mantau goreng. Itu kita sekali jalan lah, nanti kita tunjuk lah, letak stove, and then yang ketiga kita nak buat puri. Okay, puri sebenarnya banyak juga resepi dia. Kalau macam puri asal kan, kalau India punya makanan kan, dia guna apa? Chapati punya tepung kan? Tepung atak kan? Okay, tapi kalau kita nak buat guna tepung biasa pun boleh, sebab kita puri ni tekstur dia kembung kan. Jadi orang suka kembung. Tak kisahlah guna tepung apa, sebenarnya dia menjadi juga. So kita nak guna juga the same resepi mantau ni juga pun boleh juga. Sebab apa boleh? Cik, pandai-pandai je Syuhada ni kan, Fi? Pandai-pandai je. Sebab apa pandai-pandai? Sebab dulu dekat Yaman, Syuhada duduk Yaman sekejap for 2 years. And then mencarilah resepi puri ni. Kalau dekat Arab, nama dia khamir. Okay, itu kat Yaman lah. Kalau dekat Mesir mungkin nama dia berbeza. Jadi bila kita cari resepi ni, and then memang selalu dibuat lah. Buat secara manual lah dulu kan. Then bila beli Thermomix, and then Syuhada compare. Resepi puri dengan resepi mantau ni lebih kurang sama. Jadi test lah. Test betul ke boleh menjadi. So bila menjadi, kita pun continue. Guna je resepi mantau and olah dia, bentuk dia jadilah puri. Okay, dan kali ni Syuhada nak tunjuk. Kita double the resepi. Fi kata boleh double resepi. Yes, boleh. So, jangan lupa kalau kita double resepi, semua ingredients kita kena double. Okay, so air kita letaklah 260 gram. Alright, so air 260 gram. Kena sentiasa ingatlah dalam kepala double kan. Okay, kalau kita lupa double nanti tekstur akan berbeza. Okay, sugar 20 gram kita letak jadi 40 grams. Okay, kat rumah kalau nak guna gula, ni Fi guna apa Fi? Organic raw cane sugar. Fi guna organic raw cane sugar. Kalau Syuhada guna selalu gula biasa je pun boleh juga. Sama sahaja. Okay, so gula 20 gram kita letaklah jadi 40 gram. Right. Sikit lagi. Okay, and then kita masukkan yeast. Yeast instead of 1 teaspoon, kita doublekan juga jadi 2 teaspoon. Okay, so kita masukkan. Boleh letak je dekat celah blade. Kalau dia tertindih dekat blade, nanti dia tak activate lah. Alright. So next, masukkan minyak. Minyak pun kita doublekan 40 grams.
Okay. Alright, kalau semua bahan kita double, masa nak kena double tak? Alright, untuk yeast, untuk activation yeast, Syara recommended kita tambahkan masa sebab bilangan yeast, sukatan yeast dah bertambah. Jadi kita tambahkan masa, instead of 1 minute, kita tambahkan 2 minutes. So, kita activatekan yeast lah untuk sementara waktu. Dalam 2 minutes. Alright. Tadi Fi tunjukkan macam mana gunakan tepung pau. Okay. Hari ni saya dah tunjuk lah guna tepung biasa. Sebenarnya kalau kita guna tepung biasa, tekstur dia boleh jadi halus lembut juga. Macam mana? Tahu tak? Dalam tepung mix kita boleh ayak tepung. Okay, kita boleh ayak tepung dengan tepung mix. Okay, alright. Mau makan sini kata. Sorry, kena tambah masa ke kalau double recipe tadi tak perasan mesti. She recommend dekat activate yeast je daripada 1 minit. Right, untuk activate yeast pun masa yang recommended is 1 minit to 2 minit. Tengok bergantung kepada bahan dan juga tahap sejuk kita lah. Okay. Even activate yeast, kita kata 37 dengan 40 degree antara yang kita boleh gunalah. Okay. Kalau macam kita guna butter yang sejuk kan, dah baru keluar peti, kita ambil lah 40 degree. Okay. So next kita nak masukkan tepung. Tapi saja Syara nak tunjukkan macam mana cara nak siftingkan tepung. Okay. So yang ni instead of 250 gram, kita masukkanlah 500 gram sebab kita double the recipe. So kalau nak sifting tepung ni berapa gram pun boleh. Letak je. Sift tepung, ayak tepung. Ayak tepung. Ayak. Sebab apa nak ayak tepung ni? Sebab kita nak dapatkan tekstur yang halus, yang lembut. Kalau macam kek, kalau kita nak buat kek, sangat-sangat perlu kita sifting the tepung lah. Kalau tak nanti kek kita mungkin jadi padat. Kan? Alright, so macam mana nak sifting tepung ni? Okay, kita gunakan turbo mode. Okay, so guna turbo mode sebab dia 500 gram, kita buat 2 second 2 times. Siap dah kita ayak tepung. Senang tak? Tak perlu dah nak keluar penapis, lepas tu timbang, lepas tu ayak. Alright, so dengan kelajuan 10,700 RPM, turbo mode, siap dah. Kita ayak tepung. Alright, kita masukkan bowl yang asal tadi. And then kita continue lah. Ayak tadi. Okay, kalau Syara, macam Syara ayak tepung, sebelum kita nak mula apa-apa proses baking, kita mulakan dulu ayak tepung. Sebab kita perlukan bowl yang kering. Yang kering untuk kita ayak tepung ni. Jadi kita mulakan apa-apa proses, nak buat roti ke, nak buat kek ke, even nak buat cookies. Ada orang cookies dia tak ayak tepung. Depends lah. Kalau nak cookies yang fluffy sikit, yang ada airy, ya ayak tepung. So, ayak tepung ni dia bukan saja-saja, dia ada sebab dia kan. Alright. Alright, next. Mana yang panas? Bangkah ya. Okey, untuk menguli, okey, nak double ke tak nak double? Kita mulakan dulu. Alright. Untuk awal-awal, waktu Syara dapat temu mix, sebab Syara kopi besar. Ni anak ni dulu. Okay. So, 7 orang punya portion makan. Untuk satu adunan memang tak cukup. Jadi Syara always double recipe and then double lagi. So 2 round. So maksudnya satu kali uli ni memang untuk 500 gram tepung. Jadi Syara fikir mula why not we double the time lah menguli sebab 500 gram tepung. And the result, lepas kita uli 4 minit, dia jadi sticky. Sebab apa jadi sticky? Sebab heat dah terlalu banyak. Okay, so dough tu jadi melekit-lekit. Which is sebenarnya dough asal mantau ni dia tak melekit. Okay, so saya rasa macam tak sesuai 4 minit. Okay, then I reduce to 3 minutes. And then test juga 2 minutes. Okay, and now saya rasa sesuai, 2 minutes dah sesuai.
Okay, 3 minutes pun okay. Cuma dia ada juga a bit sticky. Okay, 2 minutes dah. So maksudnya kalau kita Nak gedi-gedi mantau, tak perlu double the masa. Okay, kalau nak buat 3 minit pun boleh juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita buat mantau ni, kita tak perlu pun nak dapat window pane ke apa. Dia tetap sama lembut. Okay? Memang Syara dah test lah. 4 minit, 3 minit, 2 minit. Jadi bergantung lah. Kalau macam suka nak explore, boleh lah. Cuba 2 minit, 3 minit, 4 minit. Tengok. Ada berbeza ke tak? Ya tak mute. Ya, sekejap ya. Okay, resepi, guna resepi mana? Resepi yang sama buat mantau, quick steam buns. Okay, quick steam buns yang memang selalu kita gunakan untuk buat mantau, untuk juga buat mantau goreng guna resepi yang sama, untuk buat puri pun cara guna resepi yang sama dan menggunakan tepung biasa. Okay, kalau macam let's say kalau korang nak guna tepung chapati, tepung atar, sebenarnya dalam cookie tu ada juga resepi puri. Okay, so terpulang nak guna yang mana? Sebab apa Syara suka guna yang ni? Sebab dia mudah. Kita boleh buat mantau, kita boleh buat puri. Okay. So tadi, Syara repeat balik. Untuk activation yeast, untuk bila kita double the recipe, 500 gram of flour, kita gunakan 2 minit. Untuk menguli, resepi asal 2 minit, tak perlu double masa. Sebab bila double masa jadi 4 minit, dough akan jadi sticky. Sebab terlalu panas dah dalam dia, bila diuli. Okay, so tekstur dia just nice. Okay, kalau 4 minit atau 3 minit, dia melekit-lekit kat tangan. So ni just nice lah. Alright. So kita keluarkan je lah. Alright. Kalau nak buat puri berapa banyak boleh dapat? Sebenarnya bergantung juga kepada kita. Saiz puri tu nak besar mana. Okay. Boleh sebenarnya sama juga macam mantau. Up to 20. Satu resepi dalam 10. 10 tu besar juga. So boleh buat dalam 20, 22, 24. Kalau orang tanya berapa gram, kalau Syara tak timbang. Freestyle kan, mak-mak kan memang tak sempat nak timbang boleh. Nak timbang boleh. Kalau nak timbang dalam 30 gram. Dalam 30 gram atau 40 gram. Tapi 40 gram tu dia ni lah. Dia besar lah. Okay. So kita asal-asalkan lah dia. Kita bentuk-bentukkan dia. Okay. Bentukkan dia bulat lah. Bagi berapa Bagi 10. Ada aku buat roller juga. Perlu besar ke kecil Fi? So kita bentukkanlah, kita asing-asingkan dia. Sebenarnya buat benda-benda ni dia lebih senang membuat kerahan tenaga anak-anak. Sebab nak suka main gaduh, kita panggil je dia. Nak tak tolong Umi? Nanti dia berebut-rebut lah. Macam semalam pun Syara buat roti, kita bancurkan siap-siap sebab tak nak messy, nak cepat kan. Dan kita bawa je dekat atas meja. Okey, siapa nak bentukkan? Berebut-rebut lah. Senang kerja. Instead of selalu kita buat 5-10 minit, tak sampai 5 minit dah siap. Itu kalau diorang tak main lah. Kalau diorang main memang akan jadi lagi lama lah. Okay. So kita bentuk je lah macam ni. And then kita bulatkan. Okay. Kita bulatkan dia. Ada berapa soalan lagi? Sekejap ni. Alright. Kejap, kita tengok soalan. Dekat. Senang sangat. Betul. Syai cakap senang sangat. Alright, so dekat Zoom ada orang tanya, maaf Mus. Bunyi bising di background mana? Tadi dah, okey dah. Doh tu macam dah float. Okey, nanti kejap okey, nanti VJ kita. Okey. Cepat ya. Okey. Kejap Risau dia Fi. Betul. Ya, satu lagi kita tengok chat. Satu lagi. Tak proofing betul. Noted. Kenapa sedih tu? Kalau flat and roll nanti lepas, sebab Kak Fiza kalau kita flat and roll kebanyakannya orang dia buat lama tau. Bila lama dia overproof. Bila overproof dia berkedut. Dia jadi tua. Okay? Dia berkedut sebab ni. Sebab dah ada ni udara. Ya, sebab dia dah overproof. Dia lepas tu kedut dia macam tak boleh nak ni dia punya tu. Tapi kena buat cepat lah, kena buat cepat. Dia selepas you uli, you kena terus buat keluar daripada mixing bowl. Sebab dia sekejap macam Fika tu sekejap kan. Nanti dia terus akan jadi apa? Ya, lembut-lembut dia dah tu dah. Lekit-lekit. Okay, mana Kak Fiza kata? Dah float Okay. Sementara tunggu Fi nak tunjukkan tu,
Ini salah satu cara lah. Kalau you nak tepek-tepek guna tangan pun boleh juga. Nak demo dulu tu. Kita tunjuk satu lah. Okay, tunjuk satu. Macam mana nak ni ha. Okay, dah bulatkan tu. Ambil je roller and then you shapekan dia jadi bentuk bulat. Untuk puri tu. Okay. You shapekan. Okay. Shapekanlah jadi bentuk bulat. Untuk macam mana pun boleh. Okay. Shape macam ni. Okay. Dia nipis tak nipis, tebal tak tebal. Alright. So, lepas dah nipiskan macam ni, kita rehatkan dulu for a few minutes. Alright. Dia sama jugalah press tu supaya air akan muncul. Alright. Sebab dia gebu. Okay. So cerita pasal float. Di sini tunjuk. Float dan ni kita punya dough. Memang apa nama kata kalau float ni kan. Sorry tertinggal resipi cookie dough kan. Bukan sama je Syai, kita guna resipi yang sama. Resipi kuih steam mantap guna buat puri. Okay, dia dah float. Okay, float ni macam kita sebut tadi, bila dia dah jadi, kita kata ada air lah muncul dalam punya dough kan. Kalau kita tengok dough kita sekarang, pun dah kembanglah sikit daripada biasa. Cuma, sebab tu Fi cakap Fi lagi suka the pressing ataupun testing ikut macam cara buat roti. Okay? Okay, nampak tak dua-dua? Okay, nampak. Alright, so macam mana Fi test? Fi biasa test, Fi tekan. Kalau nampak rate dia bounce tu macam laju macam tu, dia masih lagi ada ruang untuk proofing. Nampak tak dekat Facebook? Nampak tak anak ni? Nampak tak? Okay, lekuk. Dan bila dia tinggal lekuk, sebenarnya kalau kita press ni, dia tinggal lekuk lama kan? Yang tu dah ready. Ni bila Fi tekan, nampak tak dia bounce back? Dia kembali balik kepada shape dia agak cepat lah. So kalau Fi nampak, daripada yang Fi faham, dia masih lagi ada ruang nak kembang. Kalau steam masa ni okey ke tak? Jadi ke tak? Jadi still. Cumanya macam kurang sikit lah gebu dia tu. Dia macam pau juga tapi padat-padat sikit lah. Ruang dia tak banyak. Ruang banyak dalam pau tu, dalam roti tu, dia datang daripada gas yang terhasil bila mana yeast kita react dengan tepung dengan gula. Okay? So ni dia masih lagi ada ruang lah untuk tu. Satu lagi, kalaulah kita overproof. Overproof tu maksudnya macam kita dah biar dia lama sangat. Bila kita tekan je, dia dia runtuh semua gluten. Yang tu overproof. Yang tu akan menyebabkan kita punya dough ataupun mantau kita ke roti kita ke berkedut-kedut sebab gluten kita dah runtuh, sebab overproof sangat. Alright, ni tinggal lekuk, nampak? Tapi lekuk dia tu masih lagi nak naik. So dia ada lagi ruang lah. Fi tengok dalam 10 minutes lagi ke insyaAllah, bukanlah 5 minutes lagi. Sebab ni Fi letak dalam oven, jadi dia cepat sikit. Oven yang tak on. Okay, sambil tu kita akan ada masa untuk isi air dan panaskan air. Alright, sementara tu. Ni ada lagi ruang insyaAllah. Yang paling cantik bila kita tekan, dia tinggal lekuk tu lama. Baru dia naik. Ni dia nampak dia bounce cepat. Ni masih lagi ada ruang untuk proofing lah. Maksudnya gas dia tu masih lagi terhasil. Okay, got the point? Got tak? Sebab tu Fi lagi suka method testing by hand ni berbanding floating. Sebab floating secepat je dia akan float dah. And then kita akan kukus terus. Sebab itulah macam ada episod yang macam dia tak naik sangat kan. Sebab puri ni, mantau ni, kalau dia tak ready ataupun kita kata dia tak kembang fullest lagi sebenarnya, bila dia kena air, dia kena heat cepat, dia macam benda tu tak ready. Macam tu. So bila dia tak ready, kena air panas laju-laju, dia akan menghasilkan benda kedut-kedut lah. Banyak faktor. Sorry mantau tu kalau nak buat macam pau boleh ke nak masukkan inti? Boleh. Alamak, Fi ada inti sebenarnya nak tunjuk. Jari boleh tunjuk. Satu, yang shoe punya. Tak pakai yang tak ni. Nak activate air. Panas air. Okay, nampak tak? Okay, sekejap. Sikit lagi Fi nak bagi dia. So tak yang panaskan air. Air nak panaskan 6 minutes. Dia ada isi sikit. So kalau macam kita nak dapatkan puri yang cantik, macam ni dia kedut kan. Dan kita buat dah dia macam kita buat roti tu, himpunkan dia ke bawah.
And then kita rounding. Kita ajar rounding, bonus. Okay, letak bahagian bawah ni. Barat. Okay, kita letak yang comok-comok dekat bahagian bawah. Kita buat tangan kita macam ni. Tekan, kita membuat bentuk C. C shape. Okay. So nanti dia punya bentuk cantik lah. Bawah dia mungkinlah kereput. Ni boleh di cantikkan lagi. Lepas tu bila dah macam ni, atas dia dah cantik lah. Ni kita rollkan dia. Okay. Kalau nak buat puri ni, dapatkan ni. Rolling pin yang kecil lah supaya mudah. Okay. Katalah nak letak inti ni ada inti yang besarkan sikit letak sini. Kalau di inti ini inti yang kopi yang lebih heavy, okey. Kalau nak inti puri kita ni ataupun dough kita ni besarkan sikitlah supaya ada ruang. Tapi yang ni pun bolehlah nak tunjuk je, nak tunjuk dia punya cara kan. Okay. So sudukan letak tengah. Yang ni inti kopi daging fi ada extra lebih sikit je kebetulan kan. So nak buat any yang berinti, you flat kan? Seal. Nak macam mana? Nak bentuk pau ni ke atas ni ke bunjuk dia ni? Dia pun jadi terror. Tak adalah sebab first time juga buat macam memang tak membuat sangatlah yang berinti sebab because of my hand, tapi sebabnya dough Thermomix ni sangat senang nak handle. Tak. Bau. Orang China panggil bau lah. So kita seal elok-elok. Either you nak kukus this way, dapatkan the shape cantik, ataupun nak kukus yang buat shape atas tu nampak bentuk cantik kan, pun boleh. Okay, buat bentuk sikit. Okay, beres? Banyak tak ilmu yang kita share dekat sini? Ini dah kat boleh kata tu kalau nak boleh. Siapa tanya tadi Najlah. And then kalaulah ada inti-inti yang macam paste, yang paste lain tu, seeloknya jadikan dia dalam bentuk ketulan sikit lah, so senang. Maksudnya macam masuk fridge ataupun masuk chiller kan, jadi dia gini, jadi dia bulat-bulat macam tu, senang kita nak handle. Okay, elakkan sekaya-sekaya yang cair-cair tu, elakkan. Sebabnya bila cair nanti you nak membungkus dia tu, nak membunjukkan dia tu susah. Beres? Okay, so sekarang kita punya dough tadi pun dah almost ready. Dah nak steam, pergi dekat kuih steam mantau ni kan. Kita dah tengok floating, dah kita dah bagi ample time sikit dalam 5 minit. Start dengan 18 minit baru boleh spoon terus boleh. Kalau Fifi buat spoon terus. 18 minit kita dah steam mantau, dah apa nama kita panggil, Kira sampah dah buang. kan, so kita punya menu saya dah ready. So saya akan set 18 minit aroma spoon. Setting asal Jangan kacau. Abang ini jangan kacau. pick one. Kenapa drop speed spoon? Soalan dia. Okay, jawab Syu. Okay. Kalau kita tengok mixing knife, pick one, dia laju sikit. Kalau speed spoon dia stir. Okay. So kita nak menggunakan wok air tu naik terlalu banyak ke atas dengan laju. Kau lah. Fix dia untuk kurangkan air dia. Kak Biza tanya, background mana bising? Kita tengok. Ada yang tak tahu. Sebab kita orang yang tak dengar. Okay, sekali lagi. Nak ready untuk kukus. Nak ready untuk kukuskan steam. Untuk kukuskan mantau, nak steamkan mantau kan. Kita punya dough almost ready kan. By the time kita panaskan ni, insyaAllah dia dah fully dah. Secara manual boleh, nak secara reflow cookie dough boleh. Tapi ingat, setting dia 18 minit aroma spoon. Okay, terus pergi spoon. Kalau rasa tak, rasa macam nak shortcut lah. Tapi kalau selagi boleh shortcut kan. Alright, so Fi buat 18 minit aroma spoon terus. So, dan tutup. Pakai measuring cup. Sebab for the first 6 minit, 18 dia turun masa jadi 12 minit. Dalam masa 6 minit tu, dia panaskan air sampai muncul wap. Okay? Dan wap tu kita nak conserve. Kita nak tutup dia ni. Kita nak bagi dia duduk kat dalam dulu.
By the time buat dah ada, kita naikkan mantau. Dapat point? Dapat Okay. So, setting dia 18 minit, waroma, spoon. Kalau nak masak manually pun boleh, nak guna cookie dough pun boleh. Okay? So, 18 minit, waroma, spoon, tutup. By the time dia tinggal 12, buka, naikkan mantau. Okay? Kalau kita naikkan mantau daripada awal, kita akan dapat episod air jatuh atas mantau, mantau kedut. Sebabnya mantau naik cepat. Macam mana? Dia mantau tu duduk kat atas tu di samping air baru tengah nak panas. Okay, mantau ni cantik, air dah panas dan letak. Beres? Faham Fiz? Okay, Shu memang pegang uli. Dia memang buat uli roti canai 3 kilo, 5 kilo tu normal untuk Shu. This is a mom of anak ramai. Okay? Jadi berbaloi sangat. Satu kita kata, kalau kita faham Thermomix, buat sikit, buat banyak, dia sangat membantu. Shu Betul. Right. So hopefully, siapa-siapa yang rasa, perlu pada Thermomix, nak bantuan, nak tahu nak cara masak sikit ke banyak ke, kita ada. Kita ada, nak kata ahli tak ahli lah, kita ada wakil-wakil. Wakil rakyat kita kan. Yang ada kita kata the background masing-masing. Okay. So kita boleh tanya, macam kita memang macam ni kita cakap, Fi bawa tim, Fi bawa diri sendiri dan bawa tim adalah dengan misi dan misi. Kita guna Thermomix, kita suka, kita happy, kita seronok dan kita dapat manfaat. The time is macam untuk kita give back, untuk memberi pada orang. Alright. So akan ada sharing yang macam ni, sharing public, dan akan ada sharing close public. Close lah, maknanya private lah sebabnya sharing public untuk a simple sharing. Maksudnya macam yang tak ambil masa lama 1 jam, simple like this kan. Kalau a private sharing, yang tu dia akan ambil masa 2 jam. Okay, sebab lagi banyak cerita kat dalam tu kan. Yang tu kalau private sharing, kita akan buat poster, kita akan datang sekali dengan recipe cards and then isi borang. Sebab yang tu it needs a lot of effort lah, pretty lot, banyak jugalah kita kata. And then yang tu untuk customer, untuk user kita, insyaAllah kita akan jadikan betul rutin free. Untuk non-user, benda tu kita akan kenakan bayaran supaya ada cost yang kita boleh distribute among the people who involved, among the bahan kan, among the materials. So hopefully benda tu masih lagi bermanfaat pada semua. Dan thank you lah for the last kita punya fabulous sharing. Alhamdulillah we got macam 100 plus of registration dan about half turn up sebab kita faham ramai pun dah bagi tahu Fi nak daftar je dulu, nanti nak dapat the recorded session, nak dapat the recorded and the info tu selepas pada tu. Hari ni memang kita share, bercakap dan bercerita saja dekat CV kan. Nanti sebabnya it's 1 hour and then it's ad hoc, nanti lepas ni kita orang nak breakfast dah terus. Okay, kalau nampak wak dah mula muncul, nampak dia dah almost 12, nanti kita ready dah nak naikkan mantau. Apa tu? Dia ambil. Okay, sementara nanti kita kukus mantau, kita tunjuk demo goreng. Kita demo goreng puri dengan mantau goreng. Tak boleh tengok ni? Jadi nak beli sebab dia FIFA makan. Oh iya. FIFA kayaknya boleh kata lah. Tiba-tiba macam nak mau makan ni, nak mau makan ni. Okay dah, 12. Dah lah. Okay, contoh 12 Okay, dah getting 12, buka. Tengok cara buka. Okay, this is a tip tau. Kan nanti panas lah apalah kan, dia panas sebab kat dalam kek. Kalau kita try buka kita punya Thermomix like this, kita punya measuring cup, kita tangan panas, okay? Maksudnya macam memang spin dia tu panas lah lebih dari 100 tip. Cara dia nampak tak tip dia ni? Measuring cup, tip paling tinggi ni, ujung. So, masukkan tangan dekat kawasan tengah, kat tepi tangan ni, sendal kat sini, jongkitkan dia. Nampak tapi jongkitkan. Okay, jongkitkan dan buka. Okay, 12 minit dah lebih lah. Tak laju. Banyak sangat cakap sini. Naikkan balik 12 minit. Okay, boleh tak? Naikkan balik 12 minit. Sebab dia 12 minit is optimal time lah. Untuk dia kembang dan cantik. Terima kasih kepada kita punya branch manager KLN yang sentiasa antaralah yang sentiasa beri cerita dan tips untuk dapatkan mantau yang cantik juga. This is what we learn from her dan juga team lah kita kata.
And then that's yang kita boleh sampaikan kepada orang lain. Okay, so masa yang sangat sesuai untuk untuk mantau kembang 12 minit waroma, air dah panas, wap dah terhasil. Dapat point? Okay, minit ke-12 baru start kukus. Yes, exactly. Kalaulah rasa tak ada suara, tu sebab close tu dekat Fi punya Facebook. Okay, close. Okay. Alright. Dengar tak? Alamak, dengar tak? Dekat Facebook. Dekat Facebook dah dengar? Okay. So, point dia, masa yang cukup untuk kukus mantau, dia dah kembang elok, 12 minit, waroma, suhu dah panas. Maknanya waroma tu dah terhasil, dia punya vapor tu dah terhasil. Alright? And then, naikkan. Kalau lah kata AP dah 10, dah terlebih, you naikkan pergi 12. Start balik 12, alright? Okay, this is the time juga. Kena repeat tadi balik. Okay, alright. So, tadi kita repeat dah dengar masa untuk kukus mantau, bila mantau dah cukup kembang. Okay, 12 minit waroma dengan vapor je lah. Sebab tu 18 minit yang kita start tadi tu, dia dia cukup 6 minit untuk masakkan air sampai air terhasil jadi wap. Alright? Kalau lah kata kita lepas 10 minit, you naikkan balik pergi 12. So masa untuk kukus mantau still lagi 12. Katalah, Fi, boleh tak kukus mantau masa masak benda lain? Boleh, exactly, boleh. Kalau lah kata tengah buat gulai ayam, kan? Tengah buat sup ayam, tengah panaskan sup kan kat bawah tu, kan? Panaskan sampai sup tu terhasil dulu waroma, dia punya speed jadi waroma, nanti kita masukkan mantau 12 minit. Okey? Kalau kita masukkan mantau awal, dia punya macam air tengah nak panas, mantau tengah nak kembang, lepas tu air melempak, air akan naik dan dia akan drop dekat kita punya mantau, jatuh, sebab tu mantau kita kedut. Okey? Katalah apa nama kita panggil? Apa tadi Jana tanya dekat dia? Tu Jana dah faham dah. Macam tu lah. Okey? Sebabnya kalau tak cukup proofing, mantau tengah nak kembang, air jatuh atas dia akan kedut. Okey? Maksudnya macam dia kacau masa dia tengah mengembang. Kalau dia tengah steam, and dia buka-buka masa ni, dia akan jatuh balik. Pun dia jatuh. So within 12 minit ni naik dan terus tinggal macam ni lah. Okey? Beres? Jangan buka-buka, jangan intai. Okey. Jadi Fi tunjuk cara nak buka bila dah lepas steam. Sebabnya steam kita faham dia panas dan dia lebih 100 degree kan. 100 dia macam dalam 140 macam tu kan. Dia nak hasilkan steam yang banyak macam tu kan. And then it's hot. It's very hot. So be extra careful untuk siapa-siapa yang guna ataupun ada kids kan. Fi, anak-anak Fi mantau memang anak-anak Fi buat sendirilah. So then benda tu memang Fi sentiasa repeatedly remind them on the cara buka. Okay, kalau tengok semua kawasan termomik lain semua sejuk. Kecuali kawasan ni dengan kawasan ni. Okay, kalau ni masih lagi panas nampak wap dia. Alright, so Shu nak ready nak tunjuk puri. Betul? Tolak tengah sikit. Boleh tu mana? Okay, semalam sudah buat sebenarnya mantau. Sebenarnya kalau Fi kata tadi kan, kalau kita buat panjang-panjang, hasil dia lonjong-lonjong lah. Macam ni. Sure dia memang suka buat panjang macam tu. Tapi ikut preference. Dia ikut preference masing-masing. Terpulang lah nak buat macam mana kan. Tapi memang result dia kalau buat 400 grams, dia memang melekat lah. Ini sebab Syurah buat 250 gram malam tadi. Dia tak melekat lah. Cantik lah. Dia cantik lagi suka. Okay. So kita goreng. Okay. Mantau goreng ni, bila boleh goreng dia? Okay. Boleh dua cara. Satu, lepas kita dah steam, kita sejukkan dia seketika supaya bila kita pegang tu tak melecur lah. And then, kalau macam dia panas-panas biasa, kita boleh terus goreng dia. Okay, itu first. Yang kedua, kalau kita dah buat, selalu kita buat ni kadang-kadang tak laku. Kalau kat rumah Syahda ni, kalau kita dah repeat 2-3 kali ni, dia dah macam tak laku. Jadi kita simpan peta ais. Esok tu, kita keluar je peta ais, tak payah tunggu dia sejuk. Tak payah tunggu dia sejuk. Tak payah tunggu dia suhu bilik.
kita boleh terus goreng dia. Macam kita goreng frozen food, kita boleh terus goreng dia sebab bahagian dalam dia dah dikukus. So dia dah masak. Dia dah tak bertepung yang tak masak lah. Jadi bila kita goreng, mantau goreng ni kita hanya nak merangupkan bahagian luar dia. Okey. Nak cara panas. Okay, so ini yang Syara dah buat semalam, dah keluarkan daripada peti ais, and then kita boleh masuk, goreng terus. Oh, panas ni. Sangat-sangat kerinya. First time aku buat ini, testing juga. Banyak macam dah. Tapi kuat sikit. Jadi boleh lepak terus. Okey, kalau mantap goreng ni pun sama juga macam puri. Pastikan minyak panas lah. And then kalau macam kita buat burger Malaysia biasa kan, kalau orang buat dia daripada dough ni, dia terus masuk. Ini kita kena kontrol api. Kita kena kontrol api slow sahaja. Maksudnya dah panaskan minyak macam kita goreng donat. Kalau burger Malaysia tu sama juga konsep dia. Okey, then bila api dah panas, kita slowkan. Ini kita kena masak secara perlahan lah untuk pastikan tepung dalam ni dimasak. Okey, kalau minyak terlalu panas, dalam dah hitam, luar dah hitam, luar dah garing, tapi dalam tak masak. So kalau buat mantau goreng ni dia berbeza. Sebab kita dah kukus, kita tak risau dah bahagian luar dia ni, bahagian dalam dia masak tu belum. Kita nampak je bahagian luar dah colour cantik, kita bawa keluar. Kenapa ada yang letak kain dalam warung mas sebab tanah air jatuh? Ke tak payah letak? Tak payah Jannah, jangan, never ever letak kain ekstra-ekstra, okey? Dia air jatuh tu satu sebab kalau kan kukus-kukus besar macam tu kan dia buat macam tu kan. Sebenarnya tak perlu pun, okey? Memang air akan ada tapi dia akan, kalau kita nampak shape kita punya tudung waroma tu, dia punya air memang meant untuk jatuh ke tepi. Okey? So masa 12 minit ni cantik je sebenarnya, tak akan jatuh dekat situ. So avoid guna air, guna kain tu sebab dia akan kita kata dia akan conserve the pressure, the heat tu kat dalam tu secara over lah, and then benda tu memang tak recommend. Kalau kita perasan dekat awal-awal nota, dekat apa nama safety instruction yang masa mula-mula kita buka Thermomix tu, dia memang cakap kan jangan put extra apa-apa kat apa nama kita panggil kain-kain ke apa kan. Kucing mana pula datang? Ada je kucing. Setting masa tu sama untuk buat pau yang ada inti ke? Yes. Sebabnya setting masa tu adalah untuk panaskan pau kat tepi. Maksudnya nak masakkan kulit pau. Okay, 3 minit lagi. Katalah nak okay, tadi kita sebut dah. Boleh buat multi layer lah. Okay, nak kukuskan apa benda kat bawah. Dia tak panas sangat. Minyak banyak sangat kot. Tinggi. Panas. Dia kena bubble ke dulu. Dia pakai kalfi, kita tunggu dia nampak ada wap, dia turunkan api. Setting okey. Kenapa letak awal? Kenapa kalau letak awal kenapa? Okey dah jawab tadi. Okey, beres. Nak steam berapa lama dulu sebelum sejukkan mantau, untuk mantau goreng? Steam sama saja Wani. Steam 12 minit. Samalah macam yang Fiada steam ni. Maksudnya kalau mantau goreng, kita steamkan dia untuk jadikan mantau biasa dulu. Dia akan menjadi mantau biasa dulu. And then kalau kita nak rangup, kita gorengkan dia. Alright? Kalaulah kita kata kita nak panaskan mantau yang lebih-lebihan pun, kita gorengkan dia. Okay? Jadikan dia mantau dulu. Jadikan dia steam ban dulu. Baru kita goreng dia. Kalau rasa nak goreng terus lepas dia tu dia jadi macam apa nama kita panggil puri lah kan. Sebab puri tak steam pun terus goreng. Jadi macam donat ke apa tu. Paling kuat. Besar sangat kali ni. Coating tebal sangat ni. Kita buka panas ni. The best pakai kuali tu. Kuali nipis tu. Yalah. Dia betul-betul kena tunggu api panas. Sebab betul tebal. Dia betul-betul panas. Dari first time guna kuali ni kan. Macam ni masa ni lah guna kuali. Baru. Kuali cantik. Mana ada. So kuali ni dah masuk lama sebenarnya. Kata tu jadi ni. Alright. So stand by untuk mantau bebas. Ni kalau tengok Shu punya mantau daripada
tepung biasa. Pergi boleh tengok difference. So kalau siapa nak tengok, this is mantau gelap. Okay, tidak. Ni mantau chu. Apa nama kita panggil? Roti biasa. Tepung biasa. Okay. Tepung gandum biasa. Dia kat ini mungkin juga sebab dah semalam dia memang berat sikit lah. Okay, kalau ikut dalam kukus balik dia fluffy balik. Ni memang Ni dah straight semalam. daripada dekat ais. Cantik Syu buat. This is the smooth skin yang kita masukkan. Ini kalau di sini Syara buat ni lah. Flat kan and then rolling kan. Sama je. Syu buat konsep flat dan roll. This is bentuk dan atau kita kata tekstur untuk tepung biasa. Kalau steam balik dia boleh je apa nama kita panggil lembut balik. This one Syu buat malam tadi, tak Syu dah buat goreng. Tu cantik. Ini betul-betul nak panas lama. Kita spotlight ke dalam kuali sekejap ya. Nampak tak? Orang dalam Facebook tak boleh nampak sorry kita ada kamera dalam Zoom saja boleh zoom dari atas. Okay, so kita masak, terjunkan dia beramai-ramai ke dalam kuali. Okay, ini contoh V yang kena air. Bagus Syu. Syu pun ada contoh ni. Dia kadang-kadang ada satu tu dia mesti tak kena sikit lah. Yang ni bila dia kena air, dia akan dapat macam ni. Yang ni tepung dia, maksudnya tepung dah tak ready lagi. Maksudnya lepas tu dia dah kena air, dia pun akan keras. Terbantut, dia panggil. Okay, tapi tepi belah ni okey pula. Dia kena air je tu. Air tengah-tengah. Ya, air yang masa dia tengah naik. Okay, steam dah siap. Tengok sekejap Syu ni. Masuk semua. Kita dah buat comparison dengan tu. Comparison apa? Comparison apa nama warna tepung biasa dengan tepung biasa. Aku letak satu-satu. So beres. Ni. Okey, tunjuk satu yang dah ni. Sekejap, kita tunjukkan depan-depan Okey, kalau nak colour lagi gelap pun boleh. Ni tahu tak dekat apa nama? Restoran Chinese ke kan? Restoran tu RM3 satu ketul ni. Tak nampak. RM3 satu ketul ni tahu. Ni. Nak buat kat rumah sendiri mudah aja. Senang saja. Okey. Kita nak angkat keluar. Okey. Ya. Alright. So, cantiknya fried mantau kat. Kita orang nak makan lagi dengan muh makan ni. Jadi kita cerita how to eat. How to eat. Siap-siap aja aku ni lagi. Dalam tu goreng sisa pakai tepung biasa ke tak? Tepung mana-mana pun boleh. Okay. Okay, so nak buka Thermomix, ni sentiasa ingat bila waroma kalau nak pusing boleh sebab dia tak lock sebab Fi dah ke sana. Jangan buka menghadap kita, sentiasa buka away from us. Nampak Fi buka air dekat dalam and then cari untuk letak tuang air dia. Masa ni bila dia dah kembang suli, kalau air jatuh atas dia pun dia tak kedut sebenarnya. Okay? Nampak buka. Kalau Fi tunggu sikit lagi lah ni tadi. Okay. Bagi wak dia terbebas dulu sekejap baru kita tu. Dia Fi buka gini. Yang bawah tu. Okay, dapat tak? Lepas ni boleh pergi breakfast. Fi pun nak pergi sambung masak makan ni lagi. Cantik Syu. Dia memang evil lah masak ni. Dia tak adalah itu sangat. Maksudnya macam apa nama? Kalau macam kuali biasa kan dia center kat situ. Lepas tu dia cepat panas. Yang ni memang kena bila dia goreng, dia more fluffy lagi. dia kembang balik. Dia activate balik benda tu. Yes, dia activate, dia kembang. Jadi kalau anak-anak Syu ni berebut dah orang. Sebab tu tak lupa sikit-sikit. Tak boleh guna leftover, dia kena masak baru. Kita kena pakai lagi. Kena buat lagi ni tak apa. Dan lepas kita berangkat, dan kita tunjuk buat puri pula. Puri pun senang saja. Tak, ni paling besar yang kita tadi ke bawah. Kalau nak potong kecil-kecil lagi, you can half lah the size. Ni Fi punya. Nampak tu ruang udara yang terhasil. Yang ni kalau ruang udara tak terhasil. Okay, nampak tak size sana. Demo balik cara buka lid. Alamak Syai ni. Goreng apa tu? Syu tengah goreng pau, mantau goreng. Nampak tak? Dia soft skin. Dekat. Zoom nampak Dekat sikit. Gelap.
Tu berkilat tu. Sebenarnya ni dia ada sikit lagi masa untuk kembang habis. Sikit lagi. Kalau dia kembang habis tak dapat lah. Tak nampak dah kedua dia ni. Ni kira boleh lah. Okay. Yang mana line tadi? Ni yang line tadi. Berkah tadi tu. Nampak? Sebab kita uli tak habis. Ni yang merekah tadi tu. Intinya apa? Mantau is pau kosong. Nanti kita kalau kosong. dalam bahasa Cina je mantau is simban. Simban kosong je. Bila pau kalau dalam bahasa Cina B-A-O. Bau, that's ada inti. Kalau bahasa Melayunya pau semua. Okey, pau kosong. Pau kosong, pau inti, paunya. Itu secara sejarahnya lah kalau kita Google. Mantau tu apa? Mantau tu always pau kosong. Quick simpan depan jadi kukus. Itu sahaja sebenarnya kalau dari segi istilahnya lah. Kalau berinti memang pau. Tapi kalau bahasa Melayu dia pukul rata. Pukul habis je semua pau. Okey, Fluffy punya. siap-siap. Lepas kata kalau kita tunggu sikit lagi ni dia akan ada sikit lagi naik. Tapi ni pun dah lembut. Okay, siapa yang belajar hari ni try lah buat dan buat habiskan tepung tu. Okay, Lepas tu tag lah kita orang. nanti kita tengok dah betul. Nanti kita tengok lagi kat mana yang boleh improve kan. Apa ni? Ruang for improvement. Nampak? See, this is my indicator. Kalau ada benda melekat kat sini, maksudnya dia ada lagi proofing time dia. Kalau lah betul-betul dia cukup proofing time, yang ni tak ada pun. Smooth ni. Dia tak ada, dia tercabut semua. Okey, maksudnya kita punya dough tu memang fully kembang dan dia tak melekat. Sebab tu kita tengok ada kawasan yang tak melekat. Okey. Yang ni dia punya sticky dough tu lah yang melekat. Ada sikit lagi. Okey, kita tunjuk yang bawah. Bawah tak melekat. Adik-adik, anak-anak. Bawah kosong, clear. Nampak? Okey. Alright. Okay, sekejap kita spotlight untuk tunjuk Puri. Alright, so nampaknya dalam kali ni minyak pun dah bertuhar dah. Okay, kalau tengok, bila kita dah biarkan dia macam rehatkan dulu dia macam tinggi sikit, dia tebal sikit. Dan kita masukkan dia dalam kuali yang panas. Okay, kalau minyak betul-betul banyak, dia kadang-kadang automatik dia kembung. Okay, kalau orang bagi tips, kata simbah-simbahkan dia, nampak? Dia mula kembung-kembung. Dia macam blister. Ya. Okay, kalau masuk dalam kuali yang jadi lengkung tu, lagi senang lah. Okay, nampak tak ada kembung? Tada! Alah, orang dalam FB tak nampak lah. Saya gitu tunjuk hasil kembung dia. Ya, kita simbah-simbahkan je. Siapa kat Zoom tu terus screenshot sikit kembung punya roti shoe. Kita orang berjauh hari ni tak boleh nak ni lah. Boleh juga ni ambil phone. Okay. Okay, so kita boleh balikkan dia. Dah ada side. Okay, gitu. Kalau kuali besar macam ni boleh je masuk 2-3. Laju lagi kerja kalau kuali besar. Okay, kalau macam kita nak masak kasih dia rangup, garing, bagi hitam sikit. Okay. Macam donat bombolini lah. Kan. Bukan sikit. Apa dia? Ni, kalau tak ni. Okey, kalau dah masak, dah tembok macam ni, jangan tindih dia. Kalau tindih nanti dia penyek balik. Sebab dalam dia kosong. Okey? Dalam dia kosong je. Ada udara sahaja. Kalau nak cantik bentuk dia for presentation purpose, you all susunlah dia jangan tindih-tindih. Okey? Susun dia jarak-jarak. Alright. So, kita letak. Okay. Kita buka spotlight lain Okay, so masukkan diri. Masukkan. Dalam ni udara panas tau. Kalau kita pecek dia, keluarlah udara. Okay, so dia akan mula blister macam tu. Nampak? So kalau kita nak bantu dia dengan cepat lagi kembung, dia simbahlah dengan minyak panas. Okay. So simbahkan. So kalau ada ruang lagi, kita masukkan dah lagi. Right. Masukkan dia lagi. And then, kita terbalikkan dia.
Fi pernah buat tak Fi? Tak pernah. Puri atas pernah buat. Oh, Fi tak pernah buat. Syul tak pernah buat atar. Tak tahu rasa dia macam mana kalau guna atar. Rasa berbeza kan? Dengan tepung Biasa lah. Ni kena sikit. Nanti saya dengan dia punya tu kan. Balikkan dia. Okey, kalau macam bentuk bulat dia tak berapa nak bulat, contoh macam ni lah. Dia macam kedut-kedut sikit kat sini. So kalau nak cantik, waktu kita tengah rollingkan dia tu, pastikan dia bulat cantik lah. So hasil akan cantik lah. Hasil kita memasak, menggoreng pun datang daripada asal awal kita shapingkan dia. Cantik kita shapekan dia, cantik lah hasil dia. Kalau macam kedut-kedut. Kalau rasa nak buat artistik masterpiece lah, buat. Okay. So bila dia dah masak, minyak dia dah tak berbuih mana dah. Ya. Okay. Dia dah mati dah kat situ. So boleh diangkat. Right. Boleh ni cerita. Nak makan dengan apa? Dah lepas tu. Okay, dah last. Habuk sikit kita ni. Ini pun stand sebenarnya. Kan? Kita berganding. Tapi seronok. Sebab sangat santai. Okay? Cerita dia kita nak makan dengan apa? Okay, sekejap. Nak keluar kan? oh tak panaskan lagi dulu. Tapi okey je. Tak ada dipanaskan, kita tak lama. Okay, sebab nak demokan pagi ni, jadi cara buat set-set malam tadi. Ni, apa nama tu? Sambal bilis. Wow. Ini boleh ni, kita nak biar kat atas. Sama masak kat belakang. Kita nak panaskan ni. Mantap-mantap. Kita nak end dah. Finishing line. So, siapa yang join hari ni, alhamdulillah dapat tak manfaat daripada sharing. Itu dia yang kita orang harapkan, supaya apa yang kita orang share bermanfaat, dan bila orang praktis dapat kebaikan kepada siapa-siapa dia yang rasa kan. And okay, ni contoh kalau kita macam lambat simbah dia blister dia sikit-sikit je lah, blister dia macam luka-luka gitu dah. Dia ni macam melecur je tu, nampak? Kalau kita tak simbah minyak sepenuhnya. Okay. Itu contoh kejadian. Tapi rasa tu tak sama. Kejadian tembung, jadi kita nak panaskan curry. Okay, juga. Alright. Dia tak sembah kan. Okay, ini contoh kejadian ni. Tapi ada orang macam ada orang dia suka kat tembung. Dia suka jenis kan. Kalau suami kadang suka macam tu. Rasa laki-laki dia tak suka. Dia kata kalau di Philippines ni masa tu makan. So depends pada orang. Kita tolak sikit sini lah. Tolak dengan tisu. Alright. So kita masak ni. Panaskan ni, apa nama? Kari. Buat kari ikan hari tu, kari ikan merah, jadi kari ikan dengan roti dengan kuning, memanglah matching-matching. Dan nak beritahu kari ikan memang kalau simpan overnight, simpan beberapa hari tu lagi sedap. Sebab itulah tujuan dia untuk simpan dan makan benda macam ni. Okay, beres. Mana dah sih? Ni antara option yang boleh makan. Jadi sebenarnya kita nak buat move makhani. Move makhani tu dia resipi daripada buku comfort book. Dalam video pun ada, boleh buat. Sangat senang, sangat simple, sangat best untuk dipping. So sebenarnya any type of dipping kita boleh guna. Tapi anak-anak dulu biasa makan ni dengan pandan kaya, dengan apa nama, okay? Sup pekat pun lah kan. Alright. So pandan kaya, sup, apa lagi? Dia macam sadin. Apa tak ada tu? Kalau kedai Cina tu apa Pi? Makan dengan apa? Chili crab. Chili crab, butter crab, butter crab. Macam boleh kita makan macam juga. Alright, so bermanfaat sharing hari ni. Kita lebih 15 minit je. InsyaAllah okey je. So insyaAllah till we meet again next time. Boleh bagi idea apa nama nak try nak belajar masak apa. And then insyaAllah kita akan cuba usahakan lah. Alright. Okay, thank you dekat Zoom.
Kalau nak masak something kat bawah ada liquid, tak kisah dia berapa banyak liquid tu. Okay, Kak Fiza, kalau kita nak steam, make sure liquid tu sesuai untuk 12 minit. So 12 minit, make sure dia lebih daripada 250 gram liquid yang air lah, watery. Sebab yang di steam adalah air sahaja. Kalau santan pekat semua benda tu, dia tak menghasilkan steam yang kuat lah. Sebab air tak banyak, santan yang pekat, right? Steam terhasil daripada air. So, kita kena faham air yang kena cukup untuk kita steamkan. Beres? Suhu keluar rumah? Yes. Untuk goreng sesuai pakai tepung biasa ke? Tak. Tepung biasa, tepung boleh. Cantiknya kejadian mantau steam dan goreng. Cantik. Sila buat Jannah. Sedap je mantau. Mantau jual kat restoran Cina memang mahal. Betul. Dulu RM3 seketul. Sekarang tak tahu. Sekarang buat sendiri je. Dulu pun tak nak makan sebenarnya. Tak tahu pun mantau sebelum ni macam mana. Alright? Okay, Shu kalau mantau yang Shu goreng tu, contoh nak goreng next day, recommended letak dalam peti ais ke suhu bilik, boleh belaka, make sure dia kedap. Kalau kita tak letak dalam airtight, dia akan keraslah sikit, okay. Nak letak dalam, kalau letak dalam chiller, dia akan prolong dia punya lifespan sahaja, okay. Kita kena faham, mantau kita, roti kita guna Thermomix, tak ada preservative. Tak ada preservatif, tak ada stabilizer, tak ada apa benda-benda macam tu. So, roti dan mantau kita bertahan 3 hari je. Yang Fi paling recommend is 3 hari. More than 3 days, dia dah mula keluar kulat lah. Okay? Masuk freezer pun boleh. Masuk freezer pun boleh. Okay? Nak bawa pergi piknik pun boleh. Kalau nak goreng terus lepas kukus, boleh ke? Boleh. Make sure waktu dah stop. Sebab nanti kan terpecik-pecik lah waktu air masuk dalam minyak, ping, melekit-lekit lah sikit kan. Alright. Kak Mar, jom datang Melaka. Kita masak sama-sama pula kat sini. Thank you Finger Ingat aku elong tapi aku tak bagi kena mana. Tak apa, kau elong lepas ni nanti kau tunjuk. Rodi. Thank you, bye. Akak guna super fine flour, cantik buat mantau. Pun cantik juga super fine flour. Betul Kak Mar. Thank you Kak Mar. Bapak Efi, nampak muka-mu. Okey, sabar. Saya pun ambil gambar. Okey, beres. Tak ada dah soalan dekat tu. Nanti kita ambil ni. Kita ambil screenshot dengan ambil apa nama? Time. Alright. Okey, bye. Jumpa lagi. Kita nak ready untuk sarapan dia. Sampai 309. Bye semua. Terima kasih. Ya.